ini kita akan sambung perbincangan kita berhubung dengan sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Rasul. Yang keempatnya fatanah ataupun bijaksana. Semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mempunyai sifat yang bijaksana. Bijaksana ini tak semestinya mereka itu mempunyai jasa yang tinggi. Tak. Orang bijaksana ini dia berfikir jauh ke hadapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan fatanah. Sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang lain ada sifat yang bijaksana ataupun sifat fatanah, yaitu kebijaksanaan dan kecerdikan yang luar biasa. Bijak yang luar biasa, pencerdik yang luar biasa. Ada setengah budak tu IQ-nya tinggi, baru umur 3 tahun dapat khatam Quran 30 juz. Ada 5, kalau budak India, Pakistan tu 5-6 tahun tu ramai ada yang hafal Quran 30 juz. Itu kelebihan yang luar biasa. Mereka dikurniakan dengan kelebihan yang tidak diberikan pada orang biasa. Orang biasa macam kita ni tak ada sifat-sifat yang lebih macam ni. Tetapi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul diberikan kelebihan kerana mereka ni memimpin manusia. Mereka ini merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi. Jadi kalau sifat Nabi itu macam kita, tak ada beza dengan orang biasa, tak ada arti. Bila sifat Nabi itu luar biasa, lebih daripada orang lain, maka orang yang nak ikut tu ramai. Dalam keadaan begitu pun, dalam keadaan Nabi mempunyai kelebihan-kelebihan dengan mukjizatnya, dengan sifat fatanahnya, pun ramai yang mempersenda-sendakan Nabi. Ramai yang menolak Nabi. Tak ramai yang terima dan ramai yang menolak. Nabi Nuh 950 tahun menyeru manusia, mengajak manusia beriman kepada. Ia ikut Nabi Nuh AS 83 orang. 950 tahun itu 83 orang. Yang menentangnya ramai. Yang buat khianatnya ramai, termasuk isteri Nabi Nuh sendiri. Isteri Nabi Nuh. Ini menunjukkan kepada kita, orang yang punya kelebihan ini pun ditentang, dicabar, ditolak. Sepatutnya terimalah orang yang lebih pada kita. Tapi sifat manusia ini bila tidak mendapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT, orang ni kalau tak dapat taufik hidayah, maka dia tak nampak kebenaran itu sebagai kebenaran dan kebatilan itu sebagai kebatilan. Tak nampak. Hak betul tak nampak betul, hak salah tak nampak salah. Dia berasa hak salah tu yang betul. Hak betul tu dia berasa salah. Sebab tu dia tidak bersama dengan kebenaran. Dia tidak bersama menegakkan kebenaran. Sebab tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT. Taufik dan hidayah ini hak Allah, bukan hak siapa-siapa. Nabi sendiri pun tak mampu nak berikan hidayah kepada kaum dia, kepada keluarganya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpamanya nabi yang hebat, pemimpin nabi di atas muka bumi. Pak saudaranya Abu Talib yang banyak membantu dia, yang banyak tolong dia. Dan Nabi berdoa supaya Abu Talib ini diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Tapi Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman. Nabi Ibrahim, seorang Nabi yang hebat, ayahnya Azza, buat patung berhala, sembah berhala, pun mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Anak Nabi hebat. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya, suaminya Nabi, tetapi istrinya tidak bersama dengan Nabi Nuh, tidak bersama dengan Nabi Lut alaihissalam. Jadi hidayah ini ada sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah SWT, bukannya milik orang-orang tertentu, tetapi Allah yang memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka keupayaan memimpin. Nabi-nabi ini Allah berikan keupayaan boleh memimpin. Tak semua orang boleh memimpin. Orang kata dia kelulusan tinggi,
ada 4 PhD dia. Belum tentu dia boleh pimpin orang lain. Belum tentu dia boleh mengorganiskan organisasi. Belum tentu dia boleh memimpin masyarakat. Belum tentu. Kerana kepimpinan ini merupakan keistimewaan yang Allah beri pada orang tertentu, tak kepada semua orang. Sifat boleh memimpin. Jadi Nabi-Nabi ini boleh memimpin. Ada pengikut dia, ada penyokong dia. Walaupun tak ramai pun, ada pengikut dan ada penyokong. Fatanah juga menunjukkan pengetahuan yang luar biasa. Pengetahuan yang luar biasa. Pengetahuan yang melangkaui, yang jauh ke hadapan. Ada orang ni, dia boleh mikir depan mata dia aja. Depan mata tu yang boleh dia fikir. Tetapi Nabi ini jauh ke depan. Dia boleh nampak perkembangan-perkembangan. Dengan melihat suasana semasa, dia boleh agak dah. Hak akan datang tu boleh agak. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah ni bagi wahyu kepada rasul-rasul ni. Orang yang diberikan oleh Allah SWT dengan sifat fatanah, pemikiran mereka tajam. Pemikiran mereka tajam. Tajam ni bermaksud mereka dapat menggarap suasana semasa. Dapat menggarap suasana semasa itu dengan baik. Dan orang boleh faham apa yang dia cakap. Orang boleh mengerti apa yang dia cakap. Pemikiran yang tajam. Kalau pemikiran tupu, dia macam cakap masa pisah juga. Pisah tupu. Nak kat bawang pun tak lu. Kalau pisah tupu. Pisah yang tajam ni, batang kayu pun boleh ditebang. Jadi pemikiran Nabi ni, pemikiran yang tajam. Ibarat macam pisau yang tajam. Kan nak banding pisau tak boleh banding. Pemikiran yang tajam ni maknanya, dia boleh menyelesaikan masalah. Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka ini, termasuk mukjizat yang Allah kurniakan kepada mereka, banyak perkara yang boleh diselesaikan. Orang yang tak boleh nak selesai, rasul-rasul ni boleh menyelesaikan masalah. Akhlak mereka tinggi. Hebatnya manusia ni bukan kerana kaya, bukan kerana pangkat tinggi, tak, bukan. Firaun pangkat tinggi, tapi orang yang paling hina di atas muka bumi. Pangkat bukan menggambarkan orang itu hebat, kaya juga bukan menggambarkan orang itu hebat, tetapi akhlak yang tinggi itulah gambaran kehebatan manusia. Akhlak yang tinggi, iman yang kukuh, akidah yang sempurna, itu menggambarkan kelebihan yang ada pada diri manusia. Begitulah juga sesuatu bangsa yang bertamadun duduk pada akhlak mereka. Kalau akhlaknya buruk, perangainya uduh, bangsa itu tidak bertamadun. Kita pergi ke tempat itu, umpamanya banyak jenayah berlaku. Masuk airport dia tu kita ada masalah dah. Masuk airport dia kita ada masalah dah. Waktu saya turun pertama sekali ke airport New Delhi, saya kena tahan dekat dengan 2 jam. Dekat 2 jam. Hampir 2 jam. Kawan-kawan luar tunggu nak sambut kita. Tak tahu kesal. Nak kata kita bawa dadah, tak bawa dadah. Nak kata tak ada pasport, ada pasport. Rupa-rupanya pegawai immigration dia ni nak PT. Beri PT sikit, calon lalu. Noyanya akhlak tu. Beli tiket kereta api kelas 1. Ini di India, saya cerita di India ni. Beli tiket kereta api kelas 1. Tak boleh duduk kita. Tempat duduk kita tak boleh duduk. Orang lain duduk. Dan duduk mana? Duduk tiket tempat nombor 3. Beli tiket harga nombor 1. Duduk tempat nombor 3. Ini perang naudhu. Masyarakat yang tidak bertamadun begitu. Dan mereka ni bila berlaku atas jalan raya antara lembu dengan manusia, berlaku kemalangan, dia pergi selamat lembu dulu. Dia tak pergi selamat manusia. Pada manusia ni saudara kita. Lembu tu bukan saudara kita. Dia pergi selamat lembu dulu.
Sebab apa? Sebab mereka ni meletakkan lembu sebagai Tuhan. Ini maknanya bangsa yang usianya panjang atas muka bumi, tapi tidak tamadunnya sangat rendah. Agama Hindu ni dia lahir sebelum Nabi Isa lagi. Lama. Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa, umur Nabi Isa 2021. Ajaran Hindu ni lama lagi. Tetapi bangsa yang tidak bertamadun. Walaupun di India ni terkenal dengan sungai Ganges dan sungai Indus, tapi sungai itu menyesatkan manusia. Jadi bila bangsa itu berakhlak, kaum itu berakhlak, orang itu berakhlak, itulah nilai bagi kehidupan manusia. Itu nilainya. Bukan pada rupa paras, bukan kepada tubuh badan yang kacak, bukan kepada gagah perkasa, itu bukan. Manusia yang berakhlak tinggi itulah sebenarnya orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberikan oleh Allah SWT kepada mereka itu dengan akhlak yang sempurna, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Dan Allah bekalkan kepada Nabi ini dengan mukjizat. Allah bekalkan kepada Nabi dengan mukjizat. Rasul-rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahsia alam ghaib yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Alam ghaib, alam yang tak dapat dijangkau oleh akal fikiran kita manusia biasa. Tetapi rasul-rasul, nabi-nabi ini diberikan oleh Allah dapat tahu benda ghaib. Bagaimana contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi ke atas sebuah kubur, dia beritahu orang dalam kubur ni sedang diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi tahu orang yang dalam kubur tu sedang diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, orang dalam kubur ni dia baik kecil dia tak jaga. Kebersihan salpah dia kecil tu dia tak jaga. Sedangkan air kecil itu selama-lamanya najis. Selama-lamanya najis, air kecil manusia, air kecil kucing ke, air kecil itu najis. Ini orang yang buat lebih kurang air kecil, buat caduk lebih kurang air kecil. Maka mereka ini diazabkan oleh Allah. Nabi kata dalam kubur ni dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Isra dan Mi'raj, benda yang ghaib, yang orang lain tak nampak, Nabi nampak. Nabi nampak bagaimana pada malam itu Allah tunjukkan kepada Nabi orang yang pegang batu, pecahkan kepala dengan batu itu, berkecai kepalanya, hancur berkecai kepalanya, kemudian meraung kesakitan, lepas tu pulih balik, pukul lagi, pulih balik, pukul lagi. Dia tanya mereka, siapa ini ya Rasul? Ya mereka, Jibril. Jibril kata, ini orang yang tak jaga solat. Orang yang tak jaga solat dia pukul kepala dengan batu. Nabi tengok satu golongan manusia sedang berenang dalam lautan, dalam sungai darah, dan dibalingkan ke arah mereka dengan batu. Nabi tanya, ini siapa ya Rasulullah? Ya Jibril. Jibril menyatakan ini orang yang terbabit dengan riba, yang diperlihatkan kepada Nabi dengan perutnya besar, bangun-bangun jatuh, bangun-bangun jatuh. Nabi ditunjukkan oleh Allah SWT sepanjang perjalanan daripada Masjidil Haram di Mekah sampailah ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Lepas itu dalam perjalanan naik ke langit, dimi'rajkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Banyak benda lagi Nabi diperlihatkan oleh Allah SWT. Awalnya tak nampak Nabi. Jadi Rasul-Rasul ini Allah SWT berikan kepadanya banyak benda yang orang lain tak tahu, mereka tahu. Rahsia-rahsia ghaib diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yazhiru ala ghaibi ahad. Tuhanlah saja yang mengetahui segala yang ghaib. Maka dia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang diridai. Allah mengurniakan pengetahuan yang orang lain tak tahu, yang ghaib diberi kepada Nabi, diberi kepada Rasul, dan mereka tahu. Orang lain tidak tahu.
kecerdikan Rasul-Rasul sangat luar biasa. Cerdik yang luar biasa. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim mematahkan hujah kaumnya ketika dirinya ditanya oleh mereka, siapakah yang memecahkan patung-patung berhala. Dalam sejarah Nabi Ibrahim ni berhadapan dengan kaumnya yang menyembah berhala. Ayahnya sendiri buat patung berhala. Ayahnya bernama Azar. Buat patung berhala, jual berhala. Pendapatan dia tiap hari hasil jualan berhala. Dan raja dalam negeri itu, Maharaja Namrud, juga seorang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim berhujah dengan kaum dia, dengan Maharaja Namrud, dan mereka tak boleh mematahkan hujah Nabi Ibrahim. Tak boleh patah hujah. Sebab orang yang berada di atas kebenaran itu tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang yang berada di atas kebatilan. Akhir sekali bila gagal berhujah, lidah dengan lidah berhujah gagal, maka Nabi Ibrahim berhujah pula dengan api. Maharaja Namrud mengerahkan seluruh rakyat negeri Mesir supaya kamu kumpulkan kayu api. Kumpul kayu api. Nak bakar Nabi Ibrahim. Dan ayahnya sendiri terlibat mengumpulkan kayu api. Ayah sendiri terlibat kumpul kayu api nak bakar anak. Sebab dia rapat dengan Namrud. Azar ni ayah Nabi Ibrahim tu rapat dengan Namrud. Bila dicucuk api pada satu unggung kayu yang besar. Kayu ni besar. Bertambung-tambung. Jadi tak boleh nak masuk dekat, nak campak Nabi Ibrahim ke dalam api. Dia buat manjinik. Manjinik ni macam lastik budak bidah burung. Cuma dia besar. Dia letak Nabi Ibrahim tu, dia tarik, campak dalam api. Debung jatuh dalam api. Dalam keadaan dia yakin Nabi Ibrahim ni mati dalam api. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam sehelai bulu rama pun tidak hangus. Itu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Ibrahim. Dia berhujah dengan Maharaja Namrud. Kalah Namrud. Begitulah juga dengan Nabi Allah Musa alaihissalam berhujah dengan Fir'aun. Fir'aun tak lepas jawab. Maka Fir'aun panggil tukang-tukang sihir dia yang ramai terdapat dalam negeri Mesir lawan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Tukang sihir campak tali jadi ular. Nabi Musa campak tongkat jadi ular besar. Maka ular kecil-kecil ini dimakan oleh ular besar yang merupakan mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalah. Jadi berhujah dengan perkataan pun kalah. Berhujah dengan ilmu sihir pun kalah. Zaman itu zaman sihir ini sangat terkenal. Siapa yang jadi tukang sihir, dia hebat dalam masyarakat. Orang tukang sihir ini hebat dalam masyarakat pada masa itu. Berhujah. Akhir sekali ramai ahli-ahli sihir beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa tetap diberikan kemenangan oleh Allah SWT dengan hujah-hujah yang kemah molek, yang kuat molek. Nabi-Nabi lain pun begitu juga. Bila mereka berdakwah, mereka menyampaikan dakwah kepada kaum mereka dengan hujah-hujah yang tidak boleh dipatahkan. Akhir sekali mereka tuduh sihir. Mereka tuduh Nabi ini sebagai tukang sihir, sebagai tukang fitnah, sebagai tukang pemecah belah masyarakat. Itulah yang dituduh kepada Nabi Nuh, yang dituduh kepada Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, yang dituduh kepada semua nabi-nabi. Bila mereka tak dapat nak berfaham, mereka pun tuduh ini tukang sihir, ini tukang pemecah belah masyarakat, dan berbagai-bagai tuduhan. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, itu merupakan kekuatan yang diberikan oleh Allah dan sifat luar biasa yang Allah kurniakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Semua rasul-rasul diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan akal untuk berhujah, sehingga orang kafir tidak mampu berhujah dengan mereka. Orang kafir tidak mampu berhujah. Rasul-rasul,
Orang biasa pun Allah berikan kelebihan. Saya tengok Ahmad Didat umpama. Ahmad Didat ni seorang pendakwah yang hebat di Afrika Selatan. Bila dia berhujah dengan padri, padri tak boleh lagi, selekok aja, pada selekok aja, rebah lalu. Dengan hujah-hujah Ahmad Didat ni, Injil pun dia boleh sebut satu-satu muka surat ini, muka surat ini, muka surat ini. Ahmad Didat. Kita Injil. Quran dia hafal. Begitulah juga dengan Dr. Zakir Naik umpamanya. Orang Hindu di India ramai memeluk Islam kerana kehebatan dia berhujah. Mematahkan hujah. Kita NJ dia tahu. Kitab orang Hindu pun dia tahu juga. Kita orang Hindu. Ramayana Mahabharata. Dia tahu. Kitab Quran dia hafal. Maka dia berhujah. Dr. Zakir Naik dia berhujah. Orang Hindu tak boleh nak buat apa. Akhir sekali memeluk Islam. Berapa ramai orang Hindu masuk Islam? Dekat Malaysia, saya pergi ke UMT waktu dia mari ke Terengganu. Dia mari tu saya ada dalam majlis itu. Ada lepas pada tu pelajar-pelajar Cina yang menuntut di UMT memeluk Islam lepas pada tu. Ini kelebihan. Dan saya dipahamkan Profesor Dr. Syed Najib Al-Atas. Dia pernah berhujah dengan seorang padri. Padri ini padri perempuan. Syed Najib. Syed Najib Al-Atas bekas Profesor UKM. Dia kata kepada padri ini, kalau kamu kalah, kamu kena mau Islam. Kalau aku kalah, mananya? Itu padri nak cabar Syed Najib. Kata kalau kamu kalah, kamu kena mau Islam. Jadi berhujah dengan padri ini, padri Kristian yang perempuan ini, akhirnya kalah. Padri itu kalah. Akhir sekali padri itu memeluk Islam dan saya dipahamkan, padri itu kemudian menjadi isteri pada Syed Najib Al-Atas. Kalah. Itu orang biasa. Syed Najib, walaupun dia profesor, dia orang biasa, dia bukan Nabi. Apatah lagi Nabi yang diberikan kelebihan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah kekuatan akalnya yang diberikan oleh Allah itu lebih daripada orang lain. Lebih daripada orang lain. Di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala membekalkan kepada mereka dengan ilmu. Ketika Allah nak turun Nabi Adam ke muka bumi, Allah bekal Nabi Adam dengan ilmu. Dengan berbagai-bagai ilmu yang malaikat pun tak tahu. Tapi Nabi Adam tahu. Nabi Adam tahu. Maka Nabi Adam layak untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi kerana pengetahuan diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam AS dan kepada nabi-nabi lain pun begitu. Nabi Idris umpamanya. Orang lain nak pandai baca, dia pandai baca. Orang lain tak pandai menulis, dia pandai dah menulis. Nabi Idris. Ilmu falak ataupun ilmu astronomi, dia sangat tahu. Ilmu matematik, dia sangat tahu. Nabi Idris AS. Banyak ilmu-ilmu orang tak tahu pada masa itu, dia tahu belaka. Contoh bagaimana Nabi ini dikurniakan dengan ilmu-ilmu yang hebat. Ilmu agama itu memanglah Allah mewahyukan kepada mereka, kepada Nabi ini. Ilmu yang bukan wahyu, ilmu dipanggil ilmu fardu kifayah. Tahu juga. Mana kelebihan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul berbanding dengan orang biasa tak boleh kita banding. Kelebihan yang banyak yang Allah kurniakan kepada Nabi-Nabi dan kepada Rasul-Rasul. Ilmu dia lebih. Dan memanglah orang yang diberikan ilmu lebih itu memang dia hebat. Di bumi, di muka bumi dia hebat, di akhirat pun dia hebat. Nak berjaya di dunia, kena berilmu. Nak berjaya di akhirat, kena berilmu. Nak berjaya kedua-duanya sekali, kena berilmu. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu ni adalah ubat bagi segala penyakit. Jahil adalah punca bagi segala penyakit manusia di atas muka bumi. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam.
dengan banyak sehingga melayakkan baginda menjadi khalifah di atas muka. Allah pilih makhluk yang bernama manusia ini sebagai khalifah. Di samping kelebihan-kelebihan yang lain sebagai ahsani taqwim. Manusia ini adalah seelok-elok kejadian, sebaik-baik kejadian. Tetapi bila manusia ini durhaka kepada Allah, tidak menunaikan amanah Allah, thumma radadnahu asfala safilin. Jatuh martabat manusia ini menjadi lebih rendah daripada binatang. Manusia yang durhaka kepada Allah, martabatnya lebih rendah daripada binatang. Binatang tak ada apa-apa. Manusia yang durhaka kepada Allah, ada perhitungannya di akhirat. Ada balasannya di akhirat. Orang durhaka kepada Allah, Allah tidak lepas mereka itu di akhirat, melainkan ada kira bicara. Ada kira bicara. Kekuatan akal saja tidak cukup jika tidak disertai dengan ilmu. Kekuatan akal tidak cukup. Walaupun cerdik macam mana sekalipun, maka mesti ditambahkan dengan ilmu. Walaupun cerdik atau bijak dia, tapi mesti disandarkan pada wahyu Allah. Akal tak mampu, bijak, cerdik, lagu mana sekalipun, mesti berpandukan pada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembimbing kepada akal. Ramai orang hebat-hebat atas muka bumi ini, ahli-ahli falsafah yang hebat-hebat, sama ada timur ataupun barat, ahli falsafah Cina, ahli falsafah Eropah, hebat-hebat. Tapi bila mereka ini berpandukan kepada akal semata-mata, rasa hebat akal, maka mereka akan jadi punah juga. Kata Syahid Said Qutb rahimahullah, orang yang mengkagumi akal, dia rasa akal ni hebat, boleh buat itu, boleh buat ini, boleh reka itu, boleh reka ini, hebatnya akal, kagum kepada akal. Kata Syahid Said Qutb, orang itu bertuhankan kepada akal. Bertuhankan kepada akal sama seperti bertuhankan kepada berhala. Orang bertuhan pada akal sama seperti bertuhankan kepada berhala. Orang yang bertuhankan pada ideologi, mempertahankan ideologi yang sesat, ideologi komunis, ideologi sosialis, dan berbagai-bagai lagi ideologi sesat, itu adalah Tuhan-Tuhan yang berada di dalam pemikiran manusia. Sesat belaka, kata Syed Qutb. Tuhan berada dalam kepala manusia. Tuhan berada dalam dada manusia. Mereka percaya ideologi inilah yang sebaik-baiknya. Akhir sekali punah. Jadi ahli falsafah banyak yang punah kerana mereka bertuhankan kepada akal. Bertuhankan kepada akal sama seperti bertuhankan kepada berhala. Kekuatan akal saja tidak cukup jika tidak disertai dengan ilmu. Kombinasi mana campuran antara akal dengan yang luar biasa dan ilmu yang mantap menjadikan rasul-rasul itu hebat. Jadi Allah kurniakan akal yang lebih, ilmu yang lebih. Kemudian Allah menyertaikan pula kepada Nabi ini dengan wahyu yang Allah tak beri pada orang lain, Allah beri pada Nabi itu wahyu. Inilah yang telah menjadikan Nabi-Nabi Rasul-Rasul ini hebat di atas muka bumi. Layak mereka itu menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kemaksuman Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya sebagai insan pilihan. Allah pilih orang tertentu jadi Nabi. Tak semua orang boleh jadi Nabi. Tak semua orang jadi Rasul, melainkan orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ini jumlahnya ramai, kita tak tahu berapa jumlahnya. Nabi dilahirkan oleh Allah di atas muka bumi ini jumlahnya ribu-ribu. Ada 124,000. Ada pendapat menyatakan 124,000 Nabi yang Allah lahirkan di atas muka bumi untuk memimpin manusia. Jadi jumlah yang hakikat sebenarnya wallahu alam, Allah yang tahu. Cuma yang wajib kita tahu 25 orang yang namanya disebut dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Awak tahu belakangnya itu. Budak sekolah pun tahu 25 orang Nabi ini. Jadi kalau siapa yang tak ingat nama Nabi ini, malanglah. 25 orang aja. 25 orang aja Nabi yang disebut. Jadi budak-budak sekolah diajar oleh guru mereka dengan sebut nama-nama Nabi ini.
Jadi Allah menjadikan nabi-nabi dan rasul-rasul ini sebagai insan pilihan. Orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihiaskan dengan akhlak dan budi pekerti yang sangat tinggi. Akhlak mereka sangat tinggi, akhlak mahmudah. Lawan akhlak mahmudah ialah akhlak mazmumah. Akhlak yang terpuji lawannya akhlak yang tercela. Jadi nabi-nabi rasul-rasul ini mempunyai akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab mereka jadi contoh tauladan pada orang lain. Jadi kalau nabi ini akhlaknya tercela, nak jadi contoh macam mana? Nak jadi contoh macam mana kalau akhlak mereka ni buruk, akhlak mereka ni tercela? Maka sudah tentulah Allah hiaskan kepada nabi-nabi rasul-rasul ini dengan akhlak yang baik yang tidak ada pada orang lain. Supaya orang boleh tiru, boleh ambil contoh daripada akhlak para rasul ini. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan mereka daripada kecacatan rohani dan jasmani. Rohani mereka tak cacat. Begitulah juga jasmani mereka tak cacat. Kita tak temu lagi nabi yang cacat anggota tubuh badannya. Kaki hanya sebelah ke, ataupun mata lepek sebelah ke. Dan dengar lagi nabi yang mempunyai kecacatan anggota zahir. Sudah tentulah pada rohani mereka tidak ada sebarang kecacatan. Kerana rohani yang bercahaya itulah tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya kotor, mana-mana nabi kalau hati kotor tak layak jadi nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diisrakan pada malam itu ke Baitul Maqdis, dada nabi dibedah oleh malaikat dan dicucikan dada nabi. Contoh, nabi-nabi yang lain pun gitu juga. Mereka mempunyai hati yang cuci, hati yang bersih. Orang yang mempunyai hati yang cuci dan bersih inilah layak untuk memimpin manusia. Orang yang hatinya tak cuci, dia suruh orang buat baik, dia sendiri tak buat baik. Tak layak. Tak layak. Ada kata jangan terbabit dengan riba, dia sendiri terbabit dengan riba. Jangan terbabit dengan rasuah, dia terbabit dengan rasuah. Tak layak. Ulama yang bercakap demikian, lidah pandai bercakap tapi tidak beramal dengan apa yang diucapkan itu, orang pun akan bertiga. Ulama apa macam itu? Ulama apa macam itu? Cakap lain, buat lain. Dia sendiri yang terbabit dengan benda yang tidak baik. Sebab itulah hukuman Allah kepada ulama lebih berat berbanding dengan orang biasa. Orang biasa buat jahat, benda sama aja dengan ulama buat jahat. Orang biasa terbabit dengan riba umpamanya. Ulama juga terbabit dengan riba. Hukuman kepada ulama berganda-ganda lebih berat berbanding dengan hukuman pada orang jahil. Orang jahil itu hukum juga, tapi berbanding dengan ulama lebih berat lagi sebab dia tahu tetapi dia buat. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka daripada kecacatan rohani dan jasmani. Tidak ada di kalangan mereka yang berpenyakit gila. Walaupun orang tuduh Nabi Nuh gila. Kaum Nabi Nuh tuduh kaum Nabi Nuh tuduh Nabi Nuh ni gila. Kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, kaum dia tuduh dia ni tukang sihir, dia ni gila. Dia bukan gila. Dia bukan gila, yang tuduh tu gila. Sedangkan Nabi-Nabi ini Allah berikan kepada akal yang sempurna, tidak gila. Allah tak jadikan Nabi ini gila. Ataupun penyakit rohani yang lain. Penyakit rohani itu banyaklah penyakit rohani. Dengki ke orang. Itu penyakit rohani. Dengki ke orang itu penyakit berat. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang banyak, puasa sunnah Isnin Khamis tak tinggal, bangun sembahyang tahajud tak pernah tinggal, sedekah derma ni sangat banyak, tapi dengki ke orang habis. Ada penyakit dengki ni habis. Sedekah banyak ke, puasa sunnah banyak ke, sembahyang tahajud tiap malam, dengki ke orang ni hancur lebur macam api makan daun kayu kering pada masa itu. Tu jaga molek dengki. Dengki ni penyakit hati. Riak penyakit hati.
muncul penyakit hati, takabur penyakit hati. Penyakit hati dia lebih berat daripada bara. Bara orang takut belaka. Orang akan cari doktor-doktor pakar untuk mengubati penyakit bara. Penyakit bara. Kanser ni lah. Penyakit kanser ni orang takut belaka. Orang kata di mana ada doktor pakar dia akan cari. Sanggup berabi piti, tidak berubah. Takut sangat kepada penyakit zahir ni. Tapi tak ramai orang takut kepada penyakit dalam hati. Tak ramai orang takut kepada penyakit yang bernama takabur, yang bernama dengki, yang bernama ujub, yang bernama riak dan seumpamanya. Sedangkan riak ini syirik. Unsur syirik. Syirik yang nampak dan syirik yang tak nampak. Sembah patung berhala itu syirik jali, nampak. Adapun riak ini merupakan syirik khufi, syirik yang tak nampak, syirik halus. Tiba-tiba Allah SWT tak terima amalannya kerana ada penyakit syirik. Solat kerana orang, puasa kerana orang, sedekah kerana orang, buat itu kerana orang, buat ini kerana orang belaka. Maka Allah berkata, mungkin carilah orang yang kamu buat amalan kamu di atas muka bumi ini, minta pahala dengan dia. Minta pahala dengan dia. Mu sembahyang kerana orang tu, minta pahala dengan dia. Ini penyakit syirik. Jadi Nabi-Nabi ini tak ada yang berpenyakit gila dan tidak ada yang penyakit rohani yang lain. Tidak ada juga di kalangan mereka yang kurang upaya seperti pekak. Tak ada. Nabi yang pekak tak ada. Nabi bisu tak ada. Nabi buta tak ada. Nabi yang cacat anggota zahir tak ada. Nak jadi pemimpin pun tak boleh penyakit-penyakit ini. Kata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Aqam Al-Sultaniyah, nak jadi pemimpin mesti tubuh badan yang tidak cacat. Kalau pekak jadi pemimpin macam mana? Pemimpin ni bila duduk tengah ramai, dia kena cakap, kena bocah. Tak pekak cakap mana? Dia cakap apa? Buta boleh tangkira lagi. Orang tak layak jadi pemimpin kalau penyakit ni buta. Kalau orang tu buta. Apa tak lagi bisu? Bisu. Kena main gini. Bisu. Penyakit bisu. Jadi pemimpin mesti sempurna dari segi tubuh badan. Tidak pekak, tidak bisu, tidak tuli, tidak belaka. Maka Nabi-Nabi, Rasul-Rasul tak ada sifat-sifat kekurangan macam pekak, bisu dan seumpamanya itu. Ada. Mereka sentiasa diawasi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah wahai Muhammad menerima hukuman Tuhanmu. Memberi tempoh kepada mereka kerana sesungguhnya engkau tetap terselamat dalam pemeliharaan dan pengawasan kami. Allah pelihara Nabi-Nabi. Allah jaga Nabi-Nabi daripada melakukan perbuatan keji. Kita ambil contohlah macam Nabi Yusuf AS. Ketika Nabi Yusuf menjadi anak angkat kepada Siti Zulaikha, kepada seorang ketua polis dalam negeri Mesir, ada pendapat menyatakan menteri, ada pendapat menyatakan ketua polis. Al-Aziz itu dua pendapat menyatakan ini. Nabi Yusuf dikurniakan oleh Allah SWT dengan ketampanannya, dengan kacanya, Maka Zulaikha yang umurnya lebih tua, mak angkat dia, tergila-gila Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf nak buat maksiat, boleh berdoa nak buat maksiat. Sebab mak angkat dia ni nak kepada dia dan goda dia supaya berzina dengan dia. Tapi Allah jaga Nabi Yusuf, Allah selamat Nabi Yusuf. Akhir sekali Nabi Yusuf difitnah dan Nabi Yusuf masuk penjara sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali Zulaikha ni jadi isteri Nabi Yusuf juga. Akhir sekali. Dan dikurniakan Allah dengan 3 orang. Seorang perempuan, 2 orang lelaki. Nabi Yusuf. Mak akak dia ni nak sangat-sangat pada Nabi Yusuf. Tapi dia tidak berlaku maksiat. Nabi Yusuf dijaga oleh Allah SWT. Akhir sekali Allah mempertemukan Zulaikha ini sebagai suami isteri dalam usia. Zulaikha pada masa itu 50, Nabi Yusuf di 30.
Umur 30 lebih-lebih lah. Umur 30 lebih-lebih. Allah memperlihatkan wajah Siti Zulaikha ini muda. Walaupun dia tua, nampak muda. Nampak muda. Itu kerja Allah SWT. Royaknya Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah SWT daripada sebarang masa. Nabi-Nabi lain pun begitu juga. Allah jaga Nabi-Nabi, tak buat maksiat, tak buat benda yang tidak baik. Sedangkan kita manusia biasa ni, kuat kawalannya tidak ada. Melainkan kita sendiri kena kawal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi dan para rasul sangat tekun beribadat kepada Allah dan sentiasa membuat kebajikan. Mereka ni sangat tekun beribadat. Ibadat ni tidak ada tolak banding. Ibadat tidak ada tolak banding lebih daripada orang lain, dan mereka sentiasa menunaikan tanggungjawab mereka perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan memiliki akhlak yang terpuji, tekun beribadat dan banyak mengerjakan amalan baik, maka tidak syak lagi bagi para nabi dan rasul terhindar daripada melakukan maksiat. Bila akhlak mereka ni tinggi, bila mereka rajin beribadat, ibadat tu jaga diri mereka. Akhlak yang tinggi jaga diri mereka. Mereka mengerjakan amalan-amalan yang baik, maka mereka terselamat daripada perbuatan yang keji. Wa ma kana linabiyyin an yaghul, dan tiadalah patut bagi seorang nabi itu disangkakan berkhianat. Disangkakan berkhianat. Nabi tidak khianat, Nabi tidak menipu, Nabi tidak terbabit dengan sebarang perkara yang bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memeliharakan mereka daripada melakukan perbuatan dosa dengan ismah. Ismah ni maknanya jagaan Allah. Nabi diberikan ismah, iaitu Allah menjaga Nabi, Allah yang melindungi Nabi, Allah yang memelihara Nabi. Mereka adalah maksum. Nabi tak ada dosa. Nabi tak ada dosa. Adapun orang biasa ni berdosa. Nabi tidak ada dosa. Mereka itu maksum. Maksum itu mana tidak melakukan dosa. Dalam kitab Perjanjian Lama mengaitkan beberapa nabi dengan perbuatan dosa. Kitab Perjanjian Lama ni kitab Injil. Kitab Perjanjian Lama kitab Injil. Dalam kitab Injil ni dia pindah habis ayat-ayat dalam kitab Injil, dia kata Nabi ni terbabit dengan dosa. Nabi terbabit dengan dosa. Siti Maryam terbabit dengan dosa. Dia buat fitnah kepada Siti Maryam. Sedangkan Siti Maryam ini merupakan wanita suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ada 4 orang wanita dunia yang hebat. Mereka suci dan mereka rapat dengan Allah SWT. Pertama sekali Khadijah binti Khuwailid. Ini wanita hebat, wanita dunia hebat. Wanita mithali, wanita contoh. Yang kedua Asiyah binti Muzahim, isteri pada Firaun. Walaupun suaminya kafir, tetapi dia seorang yang beriman kepada Allah SWT. Asiyah binti Muzahim. Yang ketiga Maryam binti Imran, ibu Nabi Allah Isa AS. Yang keempat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca sirah mereka ni, 4 orang ni, mereka memang hebat. Mereka ni memang hebat dan memang layak jadi contoh pada wanita-wanita lain di atas muka bumi ini. Jadi dalam kitab Injil mereka sebut nabi-nabi ni ada kekurangan. Mengaitkan mereka dengan dosa adalah siri-siri fitnah yang sering dilontarkan oleh orang kafir terhadap para nabi. Jadi buat fitnah pada nabi ini memang kerja orang kafir. Memang kerja kafir buat fitnah pada nabi-nabi. Hari ini yang buat fitnah kepada orang baik-baik dan nabi-nabi ialah orientalis. Seorang orientalis yang bernama Bernard Lewis telah menulis sebuah buku sejarah. Dan dalam bahasa pernah cetak buku Bernard Lewis ini. Sempat beredar dalam masyarakat, masuk dalam kedai buku, tapi ditarik balik dalam tahun itu. Ada benda yang dia menghina Rasulullah. Ada benda yang dia hina Rasulullah. Sebab orang tali ini memang kerja nak menghina Nabi, kerja nak memunahkan orang Islam.
Seorang lagi orientalis yang bernama Seno Agronji, Profesor Seno Agronji. Itu seorang lagi jahat. Dia buat fitnah pada Nabi-Nabi, dia buat fitnah. Dan orang yang jadi murid orientalis, macam Salman Rushdie umpama, ditulis buku yang bertajuk Satanic Verses. Dalam buku tu dia menghina Nabi Ibrahim AS. Salman Rushdie ni asal Pakistan, orang Islam asalnya orang Pakistan. Dia berhijrah pergi ke London, duduk di London jadi rakyat Britain. Dia buat buku, di karang buku dia menghina Nabi Allah Ibrahim. Menghina Nabi Allah Ibrahim AS dalam buku dia. Jadi banyak contoh-contoh yang boleh kita ambil. Orientalis ataupun golongan yang yang buat fitnah pada Nabi ini memang mereka itu berniat jahat. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, saya rasa itulah yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang sempurna, ditingkatkan kesihatan kita untuk kita masuk bulan Ramadan yang akan datang ini. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi